Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Hazwan Hairul dalam 15 minit MMTV edisi 22 September 2022. Bela diri ataupun dibebaskan, nasib Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi sama ada dibebaskan atau perlu membela diri atas 40 pertuduhan menerima rasuah daripada Ultra Kirana Sdn Bhd UKSB akan diketahui esok. Sekiranya mahkamah berpendapat wujud prima facie, bekas timbalan Perdana Menteri itu akan terpaksa membela diri bagi membuktikan beliau tidak bersalah. Perbicaraan yang bermula Mei tahun lalu menyaksikan pihak pendakwaan memanggil seramai 18 saksi. Kes ini mendapat perhatian selepas bekas Perdana Menteri Datuk Seri Mohamad Najib Tun Razak dipenjara pada 23 Ogos lalu kerana kesalahan rasuah. Ahli Parlimen Bagan Datuk itu berdepan 33 pertuduhan menerima suapan berjumlah 13.56 juta dolar Singapura daripada UKSB untuk dirinya selaku Menteri Dalam Negeri ketika itu. Bagi melanjutkan kontrak syarikat berkenaan sebagai pengendali pusat sehenti OSC di China dan visa luar negara VLN. Suapan itu juga bagi mengekalkan kontrak perjanjian untuk membekalkan sistem bersepadu VLN kepada syarikat sama oleh Kementerian Dalam Negeri. Sementara itu, bagi 7 lagi pertuduhan, Presiden UMNO itu turut didakwa mendapatkan dirinya wang tunai 1.15 juta dolar Singapura, 3 juta ringgit, 15,000 Swiss francs dan 15,000 AS dollar. Sementara itu, hari ini Zahid masih berdepan dengan 47 pertuduhan rasuah, pecah amanah dan pengubahan wang haram membabitkan dana Yayasan Akal Budi di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Mahkamah Session hari ini mendengar keterangan remaja perempuan yang didakwa menjadi mangsa pengabaian dan penganiayaan pengasas rumah bonda Siti Bainun Ad Razali secara tertutup selaras dengan Akta Keterangan Saksi Kanak-kanak 2007. Hakim Izralizam Sanusi membenarkan pegawai psikologi Jabatan Peguam Negara dan pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat menjadi perantara menemani bela 13 tahun sepanjang sesi itu dijalankan melalui rangkaian secara langsung selepas mengambil kira kondisi kanak-kanak kategori kurang upaya itu. Timbalan Pendakwa Raya Zilfinas Abbas memberitahu mahkamah, keterangan dan perbicaraan dijalankan secara tertutup kerana bela adalah mangsa dan dia masih kanak-kanak yang mana keterangannya tidak boleh dilaporkan pihak media. Laporan seorang saksi semalam memaklumkan bela secara sukarela menunjukkan isyarat tangan diikat dan berkata panas ketika sesi temu bual yang dijalankan September tahun lalu. Siti Bainun, 30 tahun, mengaku tidak bersalah atas 2 pertuduhan iaitu mengabai dan menganiaya remaja perempuan itu sehingga menyebabkan mangsa mengalami kecederaan fizikal serta emosi. Berita selanjutnya. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah berkata, siasatan klinikal, perawatan dan pemantauan sudah selesai dilakukan ke atas Datuk Seri Najib Tun Razak bagi mengetahui keadaan kesihatan bekas Perdana Menteri itu. Katanya hasil laporan perubatan itu akan dikemukakan kepada mahkamah sekiranya perlu. Dr. Noor Hisham berkata Kementerian Kesihatan tidak dapat mendedahkan laporan kesihatan Najib kerana tertakluk kepada etika kerahsiaan pesakit di bawah Akta Perubatan 1971-Pindaan 2012. Tambahnya lagi, sebarang maklumat terperinci mengenai kesihatan seseorang pesakit hanya boleh dikemukakan kepada mahkamah sekiranya diarahkan mahkamah. Semalam, Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin memaklumkan tiada rawatan istimewa diberikan kepada Najib dan akses beliau kepada kemudahan perubatan adalah selaras dengan prosedur operasi standard kementerian. Seorang lelaki warga Bangladesh mengaku tidak bersalah atas 12 pertuduhan menghasilkan dan memiliki bahan pornografi kanak-kanak. Zubaidul Amin, 24 tahun, membuat pengakuan tersebut selepas pertuduhan dibacakan terhadapnya oleh jurubahasa mahkamah di Mahkamah Session Seremban hari ini. Bagi 8 pertuduhan di bawah Seksyen 5 Akta Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017, tertuduh didakwa mengarah atau menghasilkan suatu pembuatan pornografi kanak-kanak dalam bentuk gambar dan video menggunakan aplikasi Snapchat. Bagi 4 pertuduhan seterusnya,
Dia didakwa di bawah Seksyen 10 Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-Kanak 2017, iaitu mempunyai dalam milikan suatu bahan pornografi kanak-kanak iaitu sebanyak 740 imej digital di dalam telefon bimbit, pemacu USB dan juga cakera keras. Adabi melazatkan, Adabi menyelerakan, mengandungi berbagai rempah, melazatkan kari dan kuah. Ya, pelbagai pilihan rempah Adabi untuk kari dan sup. Sungguh sedap, seperti sajian istana di zaman silam. Adabi. Kita kembali lagi. Mahu kerajaan menumpukan kepada pengurusan bencana banjir dan ekonomi. Itu reaksi sebahagian anggota Kabinet yang menolak pilihan raya umum ke-15, PRU15, diadakan dalam masa terdekat. Anggota Kabinet berbelah bahagi dengan cadangan pelaksanaan PRU15 pada tahun ini, malah beberapa menteri daripada Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu dan PAS menolak cadangan PRU15 diadakan pada tahun ini. Seorang menteri yang tidak mahu mendedahkan namanya berkata, ada juga menteri tidak bersetuju jika Parlimen dibubarkan sebelum Belanjawan 2023 dibentangkan 7 Oktober ini. Ditanya mood ahli Kabinet sepanjang mesyuarat jemaah menteri berlangsung, beliau berkata ada menteri khususnya daripada UMNO mahu pilihan raya umum diadakan segera. Namun cadangan itu dibantah menteri-menteri lain khususnya daripada Perikatan Nasional PN. Ujarnya, Perdana Menteri akan mengambil kira semua pandangan anggota Kabinet dalam menentukan keputusan tarikh pembubaran Dewan Rakyat. Seorang juru teknik Muhammad Najib Zainal Abidin, 37 tahun, mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Pilah hari ini atas kesalahan memukul isterinya sehingga patah tulang pinggul dalam kejadian di Tampin 15 September lalu. Berdasarkan pertuduhan, tertuduh dengan sengaja menyebabkan cedera parah ke atas isterinya dengan menumbuk di perut, mata kiri, kepala dan tangan beberapa kali dan menendang perut, kaki serta memijak perut dan pinggul beberapa kali sehingga menyebabkan isterinya mengalami kesakitan dan patah tulang pinggul. Jika sabit kesalahan bagi Seksyen 325 Kanun Keseksaan, tertuduh boleh dihukum penjara sehingga 7 tahun dan denda. Bagi Seksyen 326A Kanun sama, tertuduh boleh dihukum penjara bagi satu tempoh 2 kali ganda maksimum mengikut seksyen kesalahan. Hakim Norma Ismail membenarkan jaminan kepada tertuduh sebanyak RM10,000 dengan seorang penjamin dan syarat tambahan tidak mengganggu mangsa dan saksi. Jika gagal, jaminan akan ditarik serta-merta dan sebutan semula kes ditetapkan pada 25 Oktober ini. Seorang peserta tunjuk perasaan di Iran bertindak membuka tudung dan memotong rambut sebagai membantah kematian Mahsa Amini yang maut ketika dalam tahanan polis baru-baru ini. Kematian Mahsa ketika ditahan polis moral di Tehran minggu lalu telah mencetuskan kemarahan di seluruh Iran, sekaligus membangkitkan pelbagai isu lain yang dihadapi negara itu. Demonstrasi dan pertempuran dengan polis dilaporkan di sebahagian besar Iran ketika pengemubian massa di wilayah Kurdistan. Rakaman video memaparkan sebilangan penunjuk perasaan menyorak wanita, kehidupan, kebebasan. 7 orang terbunuh dalam rusuhan sejak kematian massa dilaporkan. Berita seterusnya. Berita gembira buat rakyat Indonesia apabila Parlimen Indonesia meluluskan rang undang-undang RUU bagi perlindungan data peribadi. Pelaksanaan RUU ini boleh pihak berkuasa mendenda syarikat korporat dan hukuman penjara sehingga 6 tahun jika disabit kesalahan. Kelulusan tersebut dibuat selepas berlaku beberapa siri kebocoran data termasuk melibatkan data institusi dan firma kerajaan di Indonesia. RUU itu juga menyaksikan Presiden diberi kuasa untuk membentuk badan pengawal selia bagi mendenda pengendali data yang melanggar undang-undang berhubung pengedaran atau pengumpulan data peribadi. Majoriti ahli parlimen menyokong RUU tersebut yang diusahakan sejak 2016. Undang-undang itu juga membolehkan pengguna mendapatkan pampasan atas pelanggaran data mereka serta menarik balik kebenaran menggunakan data mereka. Adabi melazatkan, Adabi menyelerakan, mengandungi berbagai rempah, melazatkan kari dan kuah.
juga pelbagai pilihan rempah adabi untuk kari dan sup. Sungguh sedap seperti sajian istana di zaman silam. Adabi. Kita kembali sekali lagi. Indeks pelopor IP yang berfungsi menjangkakan hala tuju ekonomi secara purata 4 hingga 6 bulan ke hadapan kekal stabil dengan mencatatkan 109.5 mata pada Julai 2022 berbanding 105.2 mata bulan sama pada tahun lalu. Jabatan Perangkaan Malaysia memberitahu senario berkenaan selari dengan pertumbuhan IP sebanyak 4.1% tahun ke tahun, lebih rendah daripada 5.3% pada Jun 2022. Berdasarkan prestasi bulanan pula, IP mencatatkan prestasi negatif 2.0% pada Julai 2022 berbanding peningkatan 0.4% pada Jun 2022. Meskipun prestasi IP sedikit rendah pada Julai 2022, ia menunjukkan bahawa prospek ekonomi Malaysia dijangka kekal optimis berdasarkan indeks arah aliran jangka panjang yang lancar dan terus melepasi 100 mata. Pembeli mungkin perlu menunggu lebih lama untuk kereta yang ditempah dengan senarai menunggu dianggarkan mencecah antara 7 hingga 12 bulan. MIDF Research dalam nota kajiannya mengunjurkan pendapatan yang sihat untuk sektor otomotif berdasarkan tempahan yang memberansangkan. Tempahan baharu selepas tempoh pengecualian cukai berakhir juga kekal memberansangkan apabila secara purata hanya mencatatkan pengurangan antara 20 hingga 30% berbanding purata tempahan bulanan semasa tempoh pengecualian cukai. Tempahan baharu bermula dari Julai dan seterusnya mungkin dimasukkan pada jumlah jualan industri bermula April 2023. Sekaligus mengukuhkan lagi jaminan pendapatan daripada prestasi tempahan kukuh. Kita beralih ke berita sukan. Kim Pan-gon, Ketua Jurulatih Harimau Melaya memberitahu dua aksi antarabangsa menentang Thailand dan bertemu Trinidad dan Tobago ataupun Tajikistan adalah peluang untuk mencari ramuan baharu sebelum mengharungi kejohanan Piala AFF dan Piala Asia 2023. Bagi Kapten Kebangsaan, Syafiq Ahmad, dia menyeru agar rakan sepasukan berwaspada dengan ancaman yang boleh diberikan skuad Gajah Perang bersempena aksi Piala Raja di Stadium 700th Anniversary Chiang Mai malam ini. Jika kedudukan ranking menjadi perbandingan, Harimau Melaya yang kini menduduki ranking ke-144 dilihat jauh ketinggalan dengan pasukan Gajah Perang yang menduduki ranking ke-111 dunia. Bagaimanapun, berdasarkan rekod pertemuan semasa, Malaysia tidak pernah kalah dengan Thailand dalam 4 pertemuan terakhir dengan merekodkan 2 kemenangan dan 2 keputusan seri sejak 2018. Dan, kemana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi? Demikian perumpamaan yang boleh digambarkan terhadap anak legenda hoki negara, Datuk Mirnawan Nawawi iaitu Mirsya Nur Atikah selepas turut melibatkan diri dalam dunia sukan tanah akhir. Biarpun tidak mengikut jejak langkah bapanya, Mirsya Nur Atikah tetap membanggakan Mirnawan serta keluarga selepas berjaya merangkul emas acara silat seni kategori solo kreatif puteri dalam penampilan pertama di Sukma tahun ini. Aksi yang diperagakan pesilat Selangor ini dengan mengawal kemas keris, tongkat dan perang kembar berjaya memikat hati juri untuk dinobatkan sebagai juara dan mengetepikan pencabar terdekat Nur Inata Khairuniah Wira dari Kedah yang membawa pulang pingat perak. Sementara itu, Maisarah Zainal dari Perlis dan Nur Fauzah Hidayah Abdul Rahim dari Negeri Sembilan meraih gangsa selepas tewas kepada lawan masing-masing di peringkat separuh akhir. Baiklah, sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok, Jumaat 23 September 2022. Jangan lupa dapatkan akhbar Utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan juga menyeluruh. Sekian saja daripada saya, Hazwan Hairul. Assalamualaikum dan salam sejahtera.